Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Baik, suara boleh dengar tak? Baik, kita sambung ke surat 41. Buku yang kita guna pakai Risalah Haid, Nifas dan Istihadhah. Sambungan pada contoh 25 muka surat 41. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh 25 masih lagi di dalam tajuk Mubtada'ah Mumayyizah. Mustahadhah Mubtada'ah Mumayyizah. Perempuan yang pertama kali datang darah, kemudian dia didangkiti oleh istihadhah, kemudian dia ni tahu membezakan darah. Jadi kita tengok contoh 25. Pertama kali keluar darah, sehari kuat hitam, sehari lemah merah. Berulang selama 5 hari. Pada hari ke-6 keluar darah lemah merah berterusan 13 hari. Kuat lemah kuat lemah kuat. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18.
Ini semua darah lemah. Okey. Kita tengok keterangan. Darah 5 hari pertama dikira sebagai haid. Darah 13 hari seterusnya dikira sebagai istihadah. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qada solat 10 hari. Bermula pada hari ke-16 dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah berkait suci. Okey. Ingat, ni cerita wanita yang dijangkiti istihadah dan dia pertama kali datang darah. Pertama kali datang darah ni maknanya belum pernah beradat haid, belum pernah beradat suci lah. Suci daripada 2 haid. Dan dia juga kenal darah, tahu bezakan darah. Sekarang ni masalah dia datang hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam, hari keempat merah, hari kelima hitam. Bermula pada hari ke-6, 7, 8 sehingga 13 hari seterusnya, dia dapati darahnya merah. Macam mana kita nak tolong dia? Menghukumkan keadaan darah dia. Nah, pertama sekali, waktu dia sedang keluar darah, hari pertama dia tunggu, hari kedua dia tunggu, ketiga dia tunggu, keempat dia tunggu, 5 dia masih tunggu. Kenapa? Kerana semua ni masih dalam tempoh maksimum haid. Maka tak kisahlah bertukar-tukar warna sekalipun. Kan? Maka dia tunggulah tanpa dia solat, dia tak boleh melakukan ibadah-ibadah yang berkait suci. Tunggu. Hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam, keempat merah, kelima hitam. Tak kisahlah. Pasal dia tetap warna darah. Itu bila hari ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, darah dia masih keluar. Dia tunggu juga. Sehingga hari ke-15 tu dia masih tunggu. Okey. Pada hari ke-16, tak boleh tunggu lagi. Kenapa tak boleh tunggu lagi? Kerana pada hari ke-16 itu telah keluar daripada tempoh maksimum haid. Maka apa dia nak kena buat pada masuk saja hari ke-16? Maka dia kena mandi hadas, kemudian mula solat macam biasa, puasa jika bulan Ramadan. Walau darah masih keluar pada hari ke-16 ini, maka dia dihukum suci. Dia mandi. Tapi nak hukum haid dia sebenarnya berapa hari? Dia tidak ada adat lagi kerana dia pertama kali datang darah. Dia kenal darah tak? Ini kes dia kenal darah tak? Ini kes dia kenal darah. Oleh kerana dia kenal darah, maka asasnya darah kuat sahaja dikira sebagai haid. Okey, darah kuat sahaja dikira sebagai haid. Jadi darah kuat keluar 135. 135. Okey. Adakah nak kira haid pada hari pertama, hari ketiga dan kelima saja? Tidak. Jadi nak kira mana? 1, 2, 3, 4, 5 hari yang pertama tu semua hukum haid. Kan hari kedua tu merah, darah lemah. Hari keempat juga merah, darah lemah. Tetapi apabila yang ke depan tu dihukum haid, yang belakang semua juga dihukum haid. Faham? Jelas dulu. Kalau dia keluar 1 hitam, 2, 3, 4 merah, 5 hitam. Yang 2, 3, 4 merah ni pun dihukum haid. Pasal apa? Pasal yang ke depan dia tu dihukum haid. Contoh yang kita tengok sebelum ni 24, dia keluar tak keluar. Yang ni memang ditunggu terus, tak ada apa-apa. Contoh 24 hari tu, hari pertama keluar, hari keluar tak keluar. Hari kedua masa tak keluar tu, dia mandi. Dia solat semua macam biasa.
Hari ketiga keluar balik. Batal yang dia mandi semalam tu. Yang dia solat semalam tu. Hari keempat, kosong balik. Berhenti balik. Nakak kita katakan. Mandi balik. Hari kelima keluar balik. Yang semalam tu batal. Jadi, kalau berlaku sedemikian, kita buat contoh kali ni 2 dengan 4 ni pun kosong, tak ada darah. Bila sampai pada hari ke-16 masih keluar, apabila setelah dia mandi, 2 dengan 4 yang tak ada darah ni, kalau 2 dengan 4 ni tak ada darah pun, hukum haid juga. Kalau dia puasa pada 2 dan 4 ni, puasa dia batal, kena ganti. Kena qada. Solat tak perlu qada. Okey. Jelas tak contoh 20, 25? Okey, contoh 26. Orang yang ada buku mungkin dia lebih mudah nampak. Contoh 26. Pertama kali keluar darah, 8 hari merah pekat, 9 hari hitam cair. Pertama kali keluar darah, merah pekat. Lepas tu 9 hari alamak, silap. Okey. Yang ni bukan merah hitam, tetapi merah dia pekat, hitam dia cair. Ni contoh ni pula. 8 hari pertama merah tapi dia pekat. 9 hari seterusnya hitam tetapi dia cair. Keterangan darah 8 hari pertama dikira sebagai haid kerana keluar dahulu. Dan darah 9 hari kemudian dikira sebagai istihadah kerana keluar kemudian. Kenapa dikira keluar dulu keluar kemudian? Kerana kedua-dua darah ini dikira sama sifat. Kalau kedua-duanya merah ni pun pekat, hitam ni pun pekat, maka hitam lebih kuat daripada merah. Kalau merah ni cair, hitam ni pun cair, maka kedua-duanya sama sifat, jadi hitam jadi lebih kuat. Faham dulu? Sifat-sifat darah ni. Faham dulu? Tengok balik muka surat 31 sekejap. Siapa yang ada buku? Tengok muka surat 31. Warna dan sifat darah. Hitam kuat daripada merah. Merah kuat daripada perang, merah kuning tu. Merah kuning ataupun perang lebih kuat daripada kuning. Kuning lebih kuat daripada keruh. Keruh ni maknanya kuning-kuning cair dah, nak dekat-dekat putih dah. Okey. Jelas dulu, muka surat 31 ada. Okey. Itu dari kategori warna semata-mata, hitam lagi kuat daripada merah. Merah kuat daripada perang, merah kekuningan. Merah kekuningan kuat daripada kuning saja. Kuning dia kuat daripada keruh. Keruh ni maknanya antara kuning dan juga putih tu. Itu dari segi warna. Dari segi warna. Dari segi sifat dia pula,
Busuk dia lebih kuat daripada yang tidak busuk lah. Maknanya dia ada bau lah. Darah tu ada bau. Ada darah ni tak bau. Yang ni hanyir sikit. Yang ni tak apa hanyir. Tak? Pekat lebih kuat daripada cair. Okey. Busuk tak busuk, pekat ataupun cair, dia balik kepada warna. Okey, kalau merah, dia pekat. Hitam tapi dia cair. Maka dia jadi sama kuat. Sebab apa sama kuat? Pasal merah lawan hitam, hitam menang. Tapi bila merah tu pekat, pekat lawan cair, pekat menang. Jadi sama-sama ni, sama-sama seri ni. Di sini ada sifat lemah dan kuat, di sini ada sifat lemah dan kuat. Bila lemah dan kuat masing-masing ada, kedua-duanya dikira sebagai sama kuat, sama lemah. Bila sama kuat, sama lemah, untuk menghukumkan sebagai darah yang dikira sebagai haid, tengok mana yang keluar dulu. Okey. Jelas tak? Jelas tak? Jadi oleh kerana kes ini kes bagi perempuan yang dijangkiti istihadah, tapi dia kenal darah, tahu membezakan darah, maka kita akan ambil darah kuatlah sebagai darah haid. Okey, jadi darah kuat yang mana? Kedua-duanya jadi sama kuat. Bila sama kuat, tengok yang mana keluar dulu. Ini merah yang keluar dulu kerana dia merah pekat. Walaupun yang ni hitam cair, oleh kerana kedua-duanya jadi sama kuat, maka merah sahaja dikira sebagai haid. Ada sahabat kita tu tak faham, dia kata, mungkin baru pertama kali join kot. Kelas pertama kali join kot. Ni dah siri ke-11. Ya, bila darah tu sama bukan sama sifat. Bila darah tu sama kuat. Sama kuat. Kalau sama sifat, bermakna dia boleh jadi ghairu mumayyizah. Kalau darah hitam cair keluar dulu, lepas tu baru merah pekat. Hitam cair itulah yang jadi haid pasal dia keluar dulu. Walaupun dia hitam cair, sama kuat dengan merah pekat. Tetapi hitam cair yang keluar dulu, hitam cairlah yang diambil sebagai haid. Jelas dulu. Kena jelas dulu, kuat lemah tu kena reti dulu. Kuat lemah tu dia kena tahu dulu. Hitam ni kategori kuat. Ini kategori warna. Hitam, merah plus kuning. Lepas tu kuning. Lepas tu keruh. Okey. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4, ni nombor 5. Kategori kuat dia. Okey. Jelas dulu. Lepas tu, dari segi apa tu? Sifat dia ada busuk, tidak busuk.
Dia ada pekat, dia ada cair. Yang ni busuk ni kira kuat, tidak busuk ni kira lemah. Pekat ni kira kuat, cair ni kira lemah. Bila sama kedudukan, bukan sama warna. Bukan sama warna ataupun sama sifat. Kalau sama sifat semua melebihi 16 hari, walau dia kena darah sekalipun, tapi kalau dia mubtadaah, pertama kali datang darah, semua merah saja. Walau dia kenal sekalipun, tak cukup syarat tamyiz, jadi ghairu mumayyizah juga. Kena tahu. Yang kata mumayyizah ni bukan semata-mata tahu darah warna apa, boleh kenal darah saja tak. Dia kena tengok syarat tamyiz tu pula. Kalau dia kenal darah, oh ini kuat ni lemah, ni kuat ni lemah, tapi syarat tamyiz tak ada. Bila syarat tamyiz tak ada, maka dia ghairu mumayyizah juga. Faham dulu? Jangan kita set, jangan kita sempitkan, jangan kita hadkan kepahaman kita. Oh, kalau mumayyizah dia tahu beza darah. Kalau ghairu mumayyizah tak tahu beza darah. Kalau dia tahu beza darah sekalipun tetapi tak mencukupi syarat tamyiz, tetap dikira ghairu mumayyizah juga. Faham dulu? Jadi ghairu mumayyizah ni dia ada dua lah. Pertama dia tak tahu beza darah, yang kedua dia tahu beza darah tapi tak cukup syarat tamyiz, tak menepati syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang 4 tu lah. Darah kuat tidak boleh kurang 24 jam sehari semalam. Darah kuat tidak boleh lebih 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak boleh kurang daripada 15 hari 15 malam. Bagi wanita yang istimrar, darah yang berterusan. Darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Darah lemah tu mesti berturut-turut, tak terpisah. Okey. Jadi dalam contoh ni, qada solat 7 hari. Kenapa qada solat 7 hari? Kerana yang hitam ni, yang 7 hari yang dihitam ni. Tengok, di sini contoh 25. Bila sampai hari ke-16 masih keluar darah, dia kena mandi tak? Kena mandi tak? Kena mandi lah, pasal dah keluar daripada tempoh maksima haid. Faham dulu? Okey. Masa tengah keluar merah 8 hari, dia tunggu, dia tak payah solat apa semua lagi, kira dia hukum haid, masih dalam tempoh haid, tempoh maksima haid. Hari ke-9 hitam cair pula. Hari pertama sampai hari ke-8 merah pekat. Tak kira lah merah ke hitam ke, tak kira lah, tapi dalam tempoh haid, tempoh maksima haid kan. Maksima haid 15 hari 15 malam. Hari ke-8 keluar warna apa pun dia tak kisahlah. Cuma dia peka, dia catit, 8 hari yang pertama ni warna merah pekat. Masuk hari ke-9 dah mula bertukar jadi hitam cair. Tak apalah, hari ke-9 pun dia masih tunggu. Pasal masih dalam tempoh maksima haid. Faham dulu? Ni. Amisyaf Rizah ni kena tumpu kat sini kejap. Saya dia tanya soalan, kenapa? Kena qada solat 7 hari. Dan kena darah kuat masih keluar. Darah kuat hitam cair. Okey. Hari pertama sampai hari ke-8, dia tanda bahawa darah dia keluar merah pekat. Tapi dia dah boleh solat kah? Tak boleh lagi. Masih dalam tempoh 15 hari 15 malam. Hari ke-9 bertukar menjadi hitam cair. Tetap tunggu juga. Pasal masih dalam tempoh maksima haid. 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih tunggu. Tengok-tengok hari ke-16 masih keluar darah. Bila darah masih keluar pada hari ke-16, dia dihukum sebagai apa? Bila darah daripada hari pertama terus keluar sampai hari ke-16, dia dihukum sebagai apa perempuan ni? Dihukum sebagai apa? Dihukum sebagai
Mustahadhah. Mustahadhah dalam haid ke? Mustahadhah baki suci. Mustahadhah dalam haid ke? Mustahadhah baki suci. Mustahadhah dalam haid. Kenapa mustahadhah dalam haid? Kenapa mustahadhah dalam haid? Kerana bersambung antara hari 15 dengan 16. Okey, jadi dia kena mandi tak? Pada hari ke-16 tu. Wajib mandi, tak boleh tunggu lagi. Kenapa kena wajib mandi dah? Mandi hadas. Kerana sudah keluar daripada tempoh maksimal haid. Okey. Bila dia dah mandi, sekarang nak hukum haid dia berapa hari? Boleh kita hukum haid dia 15 hari? Sekarang dia ni istihadhah dalam haid kerana bersambung antara 15-16. Bila bersambung 15-16, maka dia dikira istihadhah di dalam haid. Dalam haid, dalam tempoh haid yang 15 ni ada istihadhah juga. Okey. Sekarang kita nak hukum dia haid berapa hari? 15 hari haid. Tak boleh. Pasal tak boleh? Pasal bersambung. Dia ada adat tak? Sekarang kita tak cerita pasal muqtadah. Jadi tak ada adat lagi. Dia pertama kali datang terus jadi masalah macam ni. Tak? Okey. Jadi nak hukum haid dia macam mana? Dia kenal tak warna darah? Okey, cerita sekarang ni dia kenal warna darah. Dia kenal sifat darah. Okey. 8 hari pertama merah tetapi pekat. Kemudian daripada 9 sampai 15 pula hitam tetapi cair. Okey, tadi kita dah bagi tahu dah. Bila merah lawan dengan hitam, tentulah hitam pekat. Hitam pekat pula. Hitam ni kuat. Nak? Warna, dari segi warna semata-mata, merah lawan hitam, hitam yang kuat. Tetapi pada merah ini, dia ada lagi satu sifat pula, pekat. Pada hitam, sifatnya pula cair. Okey. Dari segi warna, merah kalah dengan hitam. Dari segi sifat, merah menang dengan hitam. Jadi masing-masing ada menang, ada kalah. Bila masing-masing ada menang, ada kalah, dikira sebagai sama kuat. Faham dulu? Dikira sebagai sama kuat. Bila dikira sebagai sama kuat, untuk menentukan haid, diambil darah mana yang keluar dulu. Jadi merah pekat keluar dulu, merah pekat sahaja dihukum sebagai haid. Bila merah pekat saja dihukum sebagai haid, jadilah hitam cair ni istihadhah. Bila hitam cair ni istihadhah, sebab tu kena qada solat. Dan tu kenapa dia pada 9 ni dia tak solat lagi? Tak solat lagi pada ketika sedang keluar, dia berada di dalam tempoh maksimal haid. Dia kena tunggulah dulu. Mungkin berhenti pada 10. Waktu darah pada hari ke-9 bertukar menjadi hitam cair, adakah wanita ini tahu bahawa darahnya akan terus keluar sehingga hari ke-16? Ataupun adakah dia meyakini bahawanya hari ke-10 tak keluar lagi, hari ke-11 tak keluar lagi? Tak tahu. Bila tak tahu, dia kena tunggu. Pasal apa dia kena tunggu? Kerana dia masih berada dalam tempoh maksimal haid. 15 hari 15 malam. Sekarang baru hari ke-9 waktu hitam cair keluar. Hari ke-10 masih keluar tapi hitam cair dah. Tak apalah pasal masih dalam maksimal haid, tempoh maksimal haid. Tunggu je lah. Mungkin berhenti pada hari ke-10 ni. Kalau berhenti pada hari ke-10,
tak ceritalah pasal istihadah. Jadi soalan ni kenapa yang 7 hari ni kena qada? Kerana 7 hari ni dihukum sebagai istihadah setelah berlalu pada hari ke-16. Ni cerita istihadah. Contoh 25. Contoh 26. Okey. Jadi siapa tadi tu? Sahabat kita yang tanya tadi tu, kenapa kena qada 7 hari darah hitam cair? Kerana dia darah kuat juga, sama kuat. Kerana dia tidak dihukum sebagai haid. Dia dihukum sebagai istihadah kerana keluar kemudian. Okey. Istihadah ni tak ada lah tempoh maksima. Istihadah ni dah kalau dia nak keluar 30 hari berturut-turut atau 60 hari atau 3 tahun berturut-turut tak berhenti-henti. Tak? Kita tak ada tetapan pun. Yang ada tempoh maksima ni ialah bagi haid tu semata-mata. Tempoh maksima tu maksud tempoh maksima untuk sah dihukum sebagai haid hanya dalam 15 hari. Kalau dia keluar ngam-ngam 15 hari, maka semua tu haid. Kalau dia keluar 15 hari dan kurang. Tapi bila dia keluar bersambung daripada hari ke-15 bersambung dengan hari ke-16, kita tak boleh ambil dia 15 hari terus sebagai haid, tak boleh. Pasal dia bersambung. Kalau dia berhenti pada hari ke-15, keluar pula pada hari ke-16, yang ni dia kira istihadah baki suci. Pasal dia tak bersambung. Pasal apa? Pasal bila dia berhenti pada hari ke-15, dia mandi dah pada hari ke-15. Bila dia mandi pada hari ke-15, berapa hari haid dia? Kalau contoh, dalam contoh ni, sekiranya darah tu keluar 1 hingga 8 darah merah, 9 hingga 14 darah hitam cair, 15 tak ada darah. Nak buat apa? Lepas tu, berapa hari haid dia pula? Okey. Puan Alia, tolong perbetulkan balik. Tempoh maksima tu hanya ada untuk haid sahaja. Untuk suci tak ada. Tak ada maksima. Untuk suci semua ada minima. Maaf nak tanya luar topik. Saya baru join ni. Siri berapa ya yang Ustaz ada explain tentang tempoh waktu suci yang tak cukup 15 hari. 9, 8, 9 kot. Saya tengok balik lah. Saya pun tak apa ingat juga. Tanyalah dengan ni sahabat-sahabat yang mana mungkin mereka baru lepas murajaah balik ke apa ke, mungkin mereka tahu. InsyaAllah nanti ada orang tolong jawab tu. Puan Nur Kamilah Ngah apa? Betulkah saya baca? Kalau kita buat contoh baru, hari pertama sampai hari ke-8 merah pekat. Hari ke-9 sampai hari ke-14 hitam cair. 15 berhenti darah. 15 ni dia nak kena buat apa? Mandi pasal dah tak ada darah. Mandi. Bila dia dah mandi, maka dia wajib solat, puasa dan apa-apa ibadah berkait suci. Apa-apa perkara berkait suci. Bila dia dah mandi pada hari ke-15, sebab hari 15 tak ada darah, maka nak hukum haid dia berapa hari? Hukum haid dia 14 hari ya, semua. Pasal apa? Pasal masih dalam tempoh maksima haid.
tempoh yang sah di hukum haid, iaitu 15 hari 15 malam, dalam 15 hari 15 malam. Dia tak timbul isu yang ni. Lepas tu tiba-tiba hari 16 keluar pula. 15 berhenti, dah mandi semua dah, apa semua. 16 keluar balik. Bila 16 keluar balik, yang ni istihadah. Tetapi bukan istihadah yang bersambung dengan haid. Istihadah yang dah keluar daripada tempoh maksimal haid dah. Jadi yang ni dia panggil istihadah baki suci. Dia kena kira daripada 15 ni, 16 ni, 17 kalau keluar lagi, dia kena cukupkan dulu sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jelas dulu. Okey. Habis. Padam dulu. Kalau hari ke pertama tu waktu isyak. Waktu isyak. Maka permulaan hari ke-16 dia mestilah pada waktu subuh. Kecuali kalaulah darah dia berhenti sebelum hari ke-16 tu tak ada timbul isu. Tapi kalau darah bersambung. Darah bersambung. Keluar isyak. Isyak besoknya satu. Okey. Maknanya isyak 16. Isyak juga, bukan subuh. Isyak juga. Maaf, isyak juga. Suhaidah Mustafa. Isyak juga, maaf tadi saya silap. Boleh Siapa tadi? Okay, habis. Contoh dalam buku ni dia terus mengambil kira hari-hari terus. Dia masing-masing kena tumpu perhatian lah kalau berlaku keluar darah. Hari pertama keluar darah tu terus dia catat. Oh, keluar darah pukul berapa? Sama ada dia nak guna jam. 11.30 pagi. Dia set lah. 11.30 pagi. Pada berapa hari bulan? 2 hari bulan 11. Maknanya 3 hari bulan 11, jam 11.30 pagi, baru dikira hari pertama. Baru kira cukup 1 hari. Maka hari ke-16 mestilah jatuh pada 18 hari bulan 11, jam 11.30 pagi. Itu permulaan hari ke-16 dia. Pada 11.30 pagi, dia dah boleh mandi. Tapi dia tak mandi lagi, tak apa 11.30 pagi ni. Dia mandi Zuhur lagi, tak apa. Pasal 11.30 pagi ni, kalau dia mandi pun dia tak terkait dengan waktu solat lagi. Cuma kalau dia nak baca Quran ke, dia nak pegang Quran ke.
Jelas. Tak kira lah darah keluar 2 kali ke dalam sebulan. Tak boleh terus hukum haid. Atau katakan tak ada haid langsung dalam sebulan. Itu normal kerana tempoh suci minimumnya 15 hari. Keluar darah kalau tak cukup syarat minimum suci, kita dihukum keadaan suci. Suci tak ada tempoh maksima. Jadi kalau haid ni dalam 2 bulan sekali datang pun tetap normal dalam hukum syariat. Nak setahun sekali ke 5 tahun sekali pun hukum syarak kata normal. Hukum syarak kata normal. Cuma dia kena tahu pula, dia kena ingatlah tempoh suci dia tu. Kalau dia keluar darah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan ni kita ambil dengan masuk 90 hari. Maknanya 90 hari lah dia punya adat suci. Boleh faham? Adat suci pun kena tahu juga. Pasal apa kena tahu? Adat suci ni salah satunya terpakai ketika di dalam nifas. Kalau nifas tu keluar daripada hari pertama terus. Tak berhenti-henti. Keluar daripada tempoh maksima nifas. Berapa hari? 60 hari, 60 malam. Dia keluar tak berhenti-henti. Kena tengok juga. Tempoh suci tu kena ambil pakai. Tak? Mana kalau yang ni? Kalau yang ni, 17 hari bulan tu baru hari ke-15. 15 campur 2 baru 17. 3 hari bulan baru hari pertama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ni baru genap 15. Yang dia kena mandi pada permulaan hari ke-16. Permulaan ke-16 dia adalah 11.30 pagi pada 18. Belah. Kan? Okey. Jelas tak dulu? Mula suci pada 18 hari bulan 11 jam 11.31 pagi ke? Ya, 31 pagi pun boleh, 30 pagi pun boleh. Nak? Tapi nak lebih selesa 31 lah, betul lah. 31 lah. Betul. Cuba kira balik betul-betul. Kod saya pening salah kira ke apa? Betul lah. Cuba kita kira satu-satu tengok. Tak apalah kita kira lah satu-satu tengok. Kadang-kadang kod saya pening ke apa. 11.30 pagi 2 hari bulan 11 mula datang. Okey. 3 11 11.30 pagi 1 4 5 2. Maknanya 11.31 dia masuk permulaan hari 3. Tidak? Kena kira satu-satu balik ya. Okey. 11.31 pagi 4 hari bulan
merupakan permulaan hari ketiga. 5 hari bulan, 11.30 pagi, hari ketiga. Nah, betul lah kawan kita kata tadi. 17, 11 tu, 11.31 pagi. Nak? Permulaan hari ke-16. Terima kasih. Bagus-bagus. Minta maaf lah, saya salah. Betul. 11.31 pagi merupakan permulaan hari ke-16. Maka yang ni kalau darah dia masih keluar bersambung, dia mandi. Tapi kalau dia tak mandi lagi tak apalah, pasal ni bukan waktu solat. Kan? Cuma nak bagi tahu permulaan hari ke-16 tu ialah pada 11.31 pagi. Okey. Minta maaf lah, saya salah lah tu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi raya pada 17 bulan 11, 11.31 pagi. 11.31 pagi dah boleh mandi dah. Kalau 17 hari bulan 9 pagi, berhenti. Tapi 17 hari bulan juga, 1 petang, baki suci. Baki suci ya? Pasal dia tak bersambung. Boleh ya? Bagus. Bagus. Ni baru nama perbincangan. Salah jangan takut lah. Jangan takut salah ha. Saya pun salah. Yang penting dah salah. Terima je lah salah. Kan? Tu je. Nak menang juga buat apa bukan dapat apa. Tu je. Okey. Baik, sekali lagi terima kasih kepada sahabat kita tadi. Tak tahulah siapa banyak yang ada komen. Hadiahnya extend daurah 20 sifat hati. Dah abang lama dah. Bukan extend daurah 20 sifat hati je. Habis daurah sifat hati tu kita dah abang dah, kita sambung penawar bagi hati pula. InsyaAllah. Sama ada baca sepenuh buku kitab ke ataupun sambung yang mana yang tak ada dalam 20 sifat hati ke. Lebih kurang macam tu je. Okey. Daurah ni biasa saya buat ujung tahun je. Dia start bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 gitu je. Daripada awal tahun biasanya daripada bulan 1 sampai bulan 9 tu tak ada daurah. Tak ada apa-apa. Daurah ni biasa saya akan buat ujung tahun je. Cuma kali ni kita buat fiqh dah lepas dah sikit. Yang tasawuf kita tengah buat tak habis lagi. Ujung tahun bulan 12 nanti tauhid. Tauhid ni bukanlah maknanya keseluruhan, bahagian-bahagian tertentu je lah. Okey, habis. Seterusnya jam kau berapa dah? Apa dia? Mana? Apa dia? Apa dia tanya? Walaupun satu hari yang sama tetapi sudah tempoh yang berbeza. Ya. Kita punya jamak qasar pun tak habis lagi untuk yang peserta rukun qauli. Okey. Poin dia tak bersambung.
kawan kita tanya tadi, walaupun kan ni ada sahabat kita kata 17 ni, 17 11 ni patut-patut last dia 11.30 pagi, tapi 9 pagi dah tak ada darah. 17 juga, nak 1 petang keluar balik darah. Nak kira baki suci ke atau kira bersambung? Kat sini dah nampak dah. 9 pagi berhenti, 1 petang keluar. Adakah dikira bersambung? Kan ada tempoh berhenti ni. Mana tak bersambung lah. Yang bersambung tu mana tak berhenti, sambung dia terus. Faham dulu. Siapa yang tanya tadi? Jelas? Jelas? Mana tadi? Siapa yang tanya? Amisha ke siapa? Nak sebut macam mana nama panjang sangat ni. Saya sebut nama je lah no. Mana puan tu saya khazah lah tak sebut lah. Okey. Walaupun pada tarikh yang sama tetapi dia bersambung ataupun tidak. Itu poin dia. 11.30 dah keluar, 11.30 dah habis tempoh maksima. Nah, tapi dia berhenti sebelum tempoh maksima. Bermakna dia berada di dalam tempoh sah haid kerana berada dalam tempoh maksima haid. Nah, bermula 11.31 pagi, habislah tempoh maksima dia, tapi tak bersambung. Ada selang berapa jam tu pun dikira juga. Kira baki suci. Pasal tak sambung. Dalam soalan pun sudah mendapat jawapan. Pasal tak bersambung. Dia tak bersambung pun. Pasal 9 pagi dengan 1 petang. Kan ada jarak tu. Walaupun sekejap. Jelas? Okey. Habis. Seterusnya. Ambil tu jap. Tanda apa tu? Buku tu, kitab. Tanda akhir zaman apa tu? Okey, habis. Kalau 17 hari bulan, berhenti darah 11.31 pagi tu. Kalau berhenti 11.31, dia kira istihadah. Pasal dah terlebih seminit. Terlebih seminit pun tak boleh juga. Okey. Bersambung seminit. Tak boleh juga. Kalau tak pasti darah, dia agak-agak je lah. Bila agak-agak tu, dia kena pakai waktu solat lah. Keluar pada waktu apa? Waktu asar. Sebab tu kita pesan, daripada awal lagi kita pesan wanita sepatutnya kena tanda lah. Nampak macam memberatkan, membebankan, tapi sebenarnya tak ada beban sangat pun. Update Facebook boleh? Update story boleh? Status boleh? Dia tak, kalau kita timbang dengan alasan tu sebenarnya tak boleh guna pakai lah. Kalau kita timbang sungguh-sungguh lah. Add to cart Shopee boleh? Kan? Penuh dah ni troli Shopee tu. Dah beli dah tidak tak tahu lah. Makan apa hari ni boleh? Jangan setiap masa cek waktu solat je. Cek dalam waktu solat je. Bila masuk waktu Zuhur, pergi cek tukar pad ke apa ke, waktu tu cek.
Wanita yang datang darah, dia tak wajib solat. Maka dia gugur ke kewajiban solat. Bila dia ambil berat tentang darah dia, itu tanda ketaatan lah. Pasal darah itu juga hukum, solat itu juga hukum. Jadi bila mengambil berat berkaitan dengan hukum yang jatuh tanggungan pada diri sendiri, mana itu berbentuk ketaatan. Ya, boleh berjadi pada hari yang sama, tarikh yang sama, tetapi bukan pada waktu yang sama. Dengan syarat dia tidak bersambung. Kena faham bersambung tu apa. Kalau tak faham bersambung tu mana tak belum patuh dengan guru lagi lah, tak minum susu. Sel otak yang tak bersambung tu. Darah tu tak bersambung, sel otak pun tak bersambung. Itu yang dia tak dia terbelik juga. Walhal dia dah ada jawapan dah tak bersambung. Tapi sebab sel otak tu tak bersambung, nak dia sama jadi macam darah tu tak bersambung juga. Carilah Infalek ke Infagro ke. Nak? Jangan minum Infam Mama pula. Itu lain lah kalau Infam Mama tu. Qadha Zuhur ni tak ada masalah, bila-bila pun tak apa. Kalau berhenti darah dah nak maghrib, lepas tu mandi solat asar. Lepas tu lepas solat asar, dia nak qadha solat Zuhur dia tu lepas isyak pun tak apa. Tak ada masalah. Dah lah tak bersambung, lambat pula bercantum. Lambat cantum tak apa lagi, jangan tak bercantum terus. Okey, habis lah. Sudah. Serta yang ni kena fokus balik lah. Kena fokus balik lah. Kita baca satu lagi cukup lah kot. Okey. Saya cuma nak bagi tahu nah. Kalau setuju lah, pasal saya ada banyak yang bertanya-tanya, yang minta pandangan lah, ada minta nak buat kelas lah. Jadi saya pun tak tahulah. Nak tolak mentah-mentah sebab salah. Nak setuju bulat-bulat pun sebab salah. Okey. Cuma nak abang ni je. Beberapa hari yang lepas ada sahabat kita dia kata dia isukan tentang bab apa tu? Bab fitan kan. Hadis-hadis bab fitan. Akhir zaman lah, bab hadis akhir zaman ni lah. Tahawulat ni. Bab tahawulat ni. Nak. Tak nak buat kelas ke bab tanda-tanda akhir zaman ke apa ke. Tu kawan kita tanya tu, dia tak faham tu apa benda yang bersambung lah, lambat lah, apalah. Tu apa cerita. Ni cerita once upon a time ago. About 1 year ago. Ni apa benda yang nak join ni? Tiba-tiba nak join ni pasal apa? Cepat sangat bersambung pun payah juga. Sel otak bersambung cepat sangat pun payah juga. Belum apa-apa nak join. Apa benda apa ni? Tiba-tiba nak join. Tadi waktu orang suruh kira bak darah lah, berhenti tak berhenti lah, masing-masing putus sel. Ada? Bila orang sebut ada sahabat tanya lah apa lagi ni.
Eh, Ustaz jual susu ke? Ha, ni seorang lagi. Payah juga. Jangan marah. Kelas ni memang dia tak apa lurus sangat, sengit semua. Jangan berasa hati. Aduh. Tapi idea bagus juga tu kalau aku jual susu kadang-kadang. Okey, dah. Pendekkan cerita lah, senang lah. Anak, saya pernah baca dalam kuliah. Anak, dulu dah. Beberapa tahun yang dulu lah. Bila, berapa tahun yang dulu tu bila? Ada tanda tak? Tak ada tanda lah pula. Pada tahun 2017 dulu. Saya pernah mengajar lah, bukan mengajar, baca lah dalam kuliah. Di surau-surau dulu. Kitab ni. Memang saya dulu, saya khatam kitab ni dulu pun dengan anak almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Okey. Jadi kita akan baca kitab ni. Kita akan baca kitab ni. Nah, jom buat apa? Jom Ustaz buat apa? Kalau ada projek, PM tepi, jangan beritahu tani. Beritahu tani sekali banyak joint venture habis, kupang pun tak ada untung. Okey. Satu hari darah merah. Nurul Mazira. Yang ni saya kena tengok satu-satu, saya jawab secara bertulis nanti ya, reply balik. Itu ada orang tanya dengan saya, dia nak hantar dia hantar macam ni juga, darah merah lah apa lagi tu ni. Betul, saya ada reply dekat dia punya komen. Tapi tak nampak dia tak ada reply pun. Jadi saya nak tanya, ada soalan. Yang ni pun nanti saya tengok balik, saya rujuk kemudian yang ni. Siapa ni yang tanya ni? Nurul Mazira. Mana? Kalau yang ni saya punya sel otak pun putus juga ni. Nak jawab terus ni. Nanti dulu. Ni cetakan pertama ni yang saya tunjuk tadi ni. Waktu launching tu terus kami dapat kesempatan terus mengaji dengan almarhum Syekh Fahmi Zamzam lah. Khatam terus dengan Syekh. Okey. Soalan tadi nanti saya cek balik Yang panjang-panjang tu coklat ada, merah ada, hitam ada apa tadi tu. Okey, yang ni saya nak abang sikit, sementara tengah ramai, tengah online lagi ni, takut saya dapat keluar ujung-ujung. Yang ni saya nak baca ambil tabarruk je. Kalau hurai sikit-sikit je. Saya kalau baca detail-detail saya rasa lama. Itu pun masa saya pernah bacakan kitab ni di surau-surau sini pun makan tahun juga. Jadi kita akan membaca satu hadis atau dua hadis, tengoklah setiap kali sebelum start kelas darah. Okey, habis tamat. Jelas? Maknanya bila kita nak start kelas darah tu, sebelum kita buka buku darah, kita baca dulu satu hadis. Kita baca satu hadis, satu bab. Lepas tu kita mulakan kelas darah. Setuju tak? Daripada tak ada langsung. Okey.
Kelas percuma. Banyak bayar pun orang pun marah esok. Siang kat orang. Cerita duit ni semua orang nak duit. Okey. Habis ya? Itu saja. Dengan abang. Start minggu depan lah. Start minggu depan lah. Ni. Kiamat hampir tiba. Tak tahu kalau ada cetakan baru. Ini cetakan pertama ni. Lepas pelancaran tu kan. Alhamdulillah saya dapat peluang. Mana? Galeri ilmu punya terbitan. Mungkin ada yang pernah mengaji. Yang dah pernah mengaji tu ulang-ulang saja. Baik. Guru kami pesan. Dia kata, memanglah tanda-tanda akhir zaman apa semua tu penting. Tapi kita kalau sibuk dengan tanda akhir zaman, tanda ketinggalan zaman dalam hidup kita, dalam diri kita tu kita tak ambil tahu pun payah juga. Yang akhirnya tak ada kekuatan iman. Walau tahu tanda akhir zaman, tapi tidak ada kekuatan iman, keteguhan iman. Apa guna dengan pengetahuan akhir zaman kita tu? Faham? Faham jelas tak dulu? Okey. Faham? Screenshot. Faham ni. Okey, habis. Bukan marah, tak marah tapi tak berapa kena dengan cara. Sibuk akhir zaman. Tapi dia punya iman tu tak ada ke depan. Kalau tak tahu tanda-tanda akhir zaman ni pun, khilaf lagi dengan ulama. Ulama ada berkhilaf lagi. Tak apa kalau dia tak tahu tanda-tanda akhir zaman ni, tapi iman dia perkukuh. Dia kemaskan iman dia. Orang yang iman dia jelas, iman dia teguh, iman dia kukuh ni, walau dia tak pernah tahu macam mana tanda akhir zaman, tapi insya-Allah dia akan terselamat. Itu. Faham tak? Baik. Permasalahan 3 jenis darah, iaitu darah lemah diapit oleh 2 darah kuat. Okey. Darah lemah diapit oleh 2 darah kuat. Muka surat 42. Saya okey je, jangan buat dengan ustaz-ustaz lain, guru-guru lain lah. Jaga elok-elok. Saya okey je, pasal saya bukannya reti apa sangat, kongsi-kongsi lebih kurang je. Saya anggapkan kita ni kawan-kawan, kita berdiskusi. Tak? Okey. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam berdiskusi, kita okey je, boleh gurau-gurau, saya okey je, tapi jangan bawa keadaan ini dengan guru lain. Mereka tentunya alim, jadi hormati mereka supaya kita dapat madat. Madat inilah yang penting. Supaya ada pandangan rahmat daripada seorang guru, pandangan kasih sayang daripada seorang guru. Ini antara kunci juga untuk nak menambah kepahaman. Darah kuat dikira sebagai haid sekiranya keluar darah kuat yang berselang atau yang dipisah dengan darah lemah, yakni darah lemah menengahi antara 2 darah kuat. Yakni darah kuat yang sama warna diselangi oleh darah lemah.
Darah kuat yang sama warna diselangi oleh darah lemah. Darah lemah itu tidak kurang 15 hari, 15 malam. Kita tengok contoh. Pertama kali keluar darah, 9 hari darah kuat hitam. 9 hari darah kuat hitam. 19 hari darah lemah merah. 9 hari darah kuat hitam. Dia kata, 9 hari hitam. 19 merah. 9 hari hitam. Kuatlah, kuat, lemah, kuat. Okey. Tengok keterangan. Dia elok ada buku ni. Sahabat-sahabat yang mana tak ada buku tu, insya-Allah lah. Mudah-mudahan murah rezeki, belilah satu. Lepas tu tolong-tolong share juga dengan orang. Share lah kat Facebook masing-masing buku ni. Sambil-sambil sampaikan kepada masyarakat, mungkin menjadi berguna kepada mereka. Dapat membantu juga. Bantu saya lah. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang tak tahu kan. Yang sekarang ni kita sedang berdiskusi buku ini, buku yang disusun oleh saya. Mungkin ada yang tak tahu kot kan. Bukan nak belagak tak, cuma nak bagi tahu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan yang sedang mengikuti sekarang ni merupakan batch pertama untuk pengajian buku ni bersama dengan saya. Tempat lain belum ada lagi ni. Kira kita ni ke dalam kategori bedah buku ni. Okey, kes ni. 9 hari hitam, 19 hari merah, 9 hari hitam balik. Patut kena beli 3. Rumah sendiri 1, rumah mak 1, rumah mak mertua 1. Patut kena beli macam tu, 3. Beli lebih tak apa, buat bagi hadiah kahwin. Duk bagi teddy bear, duk bagi periuk nasi. 16 orang bagi periuk nasi. Nak buat apa periuk nasi dia banyak-banyak? Bukan dia masak nasi pun beli bungkus je. Tak? Dengar kata kawan nak saudara ke siapa menikah ke, pergi kenduri, balut cantik-cantik bagi. Dia buka-buka, apa ni? Buku darah. Wah. Jadi doktor dah. Baik, okey bes. Ni kita nak kira macam mana ni? Tengok keterangan dia kata apa? 9 hari darah hitam pertama. Ni habis yang ni je. Lepas ni habis kita. Tak mau panjang-panjang. Nak habiskan contoh ni je. 9 hari darah hitam pertama dan kedua dikira haid. Yang ni jadi haid. Yang ni pun haid. Okey. 19 hari darah merah dikira istihadah kerana masuk syarat tamyiz ketiga. Apa syarat tamyiz ketiga? Apa syarat tamyiz ketiga? Hadiah birthday ke? Kau dapat teman baru ke, bagi hadiah ke dia?
Dia kata 19 hari ni jadi istihadah kerana masuk syarat tamyiz ketiga. Syarat tamyiz ketiga apa? Darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Okey. Nah. Dan memenuhi syarat suci antara dua kitaran haid. Cukup tak sekurang-kurang haid? Nah, dapat tak sekurang-kurang suci antara dua haid? Sekurang-kurang haid pula, maaf. Sekurang-kurang suci. Cukup tak? Dapat? Sekurang-kurang suci berapa? Nah, depan saya ni ada seorang pelajar. Pelajar muda dengan pelajar tua. Ada tak? Pelajar tua tu memang jenis berdarah lah. Pelajar muda ni dia takkan keluar darah haid lah. Sebab dia lelaki, kukuk sembelit, tak tahulah dia kata haid juga. Allahu'alam lah. Yang mengikuti live depan saya ni. Nah, yang memang nampak muka sungguh ni. Remaja purba tu dia memang ada haid dah. Tak apa macam tu. Seorang lagi ni dia takkan haid lah pasal dia bukan kategori haid. Tapi tak tahulah aku dia keluar berlari dia kata, oh ada darah. Rupanya sembelit. Itu dia kena belajar juga tu. Okey, baik. Jadi, dia kata 9 hari yang pertama darah hitam tu haid. Dengan 9 hari darah yang kemudian hitam tu juga haid. Yang tengah-tengah 19 hari darah merah tu dihukum sebagai istihadah. Kerana cukup syarat tamyiz ketiga, darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Kemudian secara dalam masa yang sama dia mendapat tempoh sekurang-kurang suci antara dua haid. Nah. Okey. Okey. Jelas. Lepas tu dia kata apa? Rujuk syarat tamyiz muka surat 31 dan tempoh suci antara dua haid muka surat 9. Tengok kat sana lah. Okey. Kemudian keterangan yang seterusnya, mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qadha solat 6 hari. Awak jadi lagu tu. Okey. 19 yang darah merah ni, ada sebahagiannya, ada sebahagian daripada darah merah yang 19 hari ni, sebahagiannya berada di dalam tempoh maksimum haid. Maksimum haid 15 hari 15 malam. Sebahagian daripada 19 hari darah merah ni, iaitu daripada hari ke-10 sehingga hari ke-15. 10 hingga 15, duk ada berapa hari? 6 hari. 6 hari daripada 19 hari ni, merah ni, darah merah tu berada di dalam tempoh 1 hingga 15. Iaitu daripada hari ke-10 hingga hari ke-15. Darah merah 1 hingga 9 hitam. Pada hari ke-16, duduk dalam tang 19 ni, dia mandi. Itu yang dihukum haid berapa hari? 9 hari pertama saja pasal darah hitam. Sebab tu dia kena qadha solat berapa hari? 6 hari. 6 hari ni dah termasuk waktu suci tak? 6 hari ni dah termasuk waktu suci tak? Bermula pada hari ke-16 dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah bagi haid suci. 9 hari darah hitam yang kedua dikira sebagai haid. Mandi hadas selepas berhenti darah hitam 9 hari yang kedua. Habis darah 9 hari yang hitam yang kedua ni juga mandi. Kenapa? Bermula hari pertama darah hitam kedua dah dihukum haid semula kerana mendapat sekurang-kurang suci pada 19 hari darah merah yang istihadah itu.
Ya, suci dia dah termasuk dalam istihadah ni kerana apa? Kerana syarat tamyiz itu yang menjadi suci dia. Okey, tak apa, siapa ada urusan boleh keluar dulu. Ni pun nak habis dah last ni. Apa-apa nak cakap tadi saya dah cakap tengah-tengah tadi dah. Okey dah. Selalu cakap tang hujung-hujung, takut orang tak sempat dengar. Okey. Semua kamera ni dah tak boleh nak panjang. Saya pun tak reti sejak bila. Tak tahu 2 hari lepas elok lagi boleh apa? Melintang tu dia panggil apa? Portrait dengan apa? Landscape. Dulu boleh landscape ni tak boleh dah pula landscape. Tak dapat suci nah mari tu ambil kat mana? Baik. Pasal kamera ni tak boleh nak panjang. Whiteboard ni besar pun jadi tak guna. Ya Allah, ujian sungguhlah tu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni darah hitam. Hitam ni kira kuat lah. Tak? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tak? Ni hitam balik. Ini merah ni darah merah ha. Okey. Masa tengah keluar darah, daripada hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 9 ni warna hitam, dia tunggu tak? Dia tunggu tak? Tunggulah. Pasal apa tunggu? Pasal masih dalam tempoh maksima. 15 hari. 15 malam. Lepas tu hari ke-10 jadi merah. Dia tunggu lagi tak? Tunggu. 11 tunggu lagi. 12 tunggu lagi. Sebab apa? Sebab dalam tempoh maksima haid, dia bukan tahu nak keluar lagi ke tak besok. Jadi dia tunggu je lah. Tengok besok 13 keluar lagi. Tunggulah. 14 keluar lagi. Tunggu lagi. 15 tak apalah. Tunggu lagi. Tapi dah susah hati dah. Allah mak. Nak, ni dah last minit dah ni. Tempoh maksima ni. Betul 16 keluar. Bila betul 16 keluar, kena mandi lah. 16 keluar, kena mandi lah. Kena mandi. Dalam buku kita tak ada kan. Buku kita betul kan. Ustaz, syarikat suci tak sampai 15 hati. Aku tak tahu lah. Han tulis apa ni syarikat suci. Lain macam lah soalan ni. Ngantuk bang. Nak? Tengok. Bagi bola tanggung ni mereka ni bukan boleh. Bagi bola tanggung ni kira ramai-ramai nak smash lah. Tak? Lepas tu 15 hati pula dah. Habis lah. Mereka ni bukan boleh. Kita tahu dah syarat. Habis saja je. Mungkin dia typo. Kita tahu dia tulis syarat suci tak sampai 15 hari. Maksudnya hari ke-16 sampai 28. Tak sampai. Tak sampai apa? Nanti kita cerita lah. Saya faham dah soalan. Apa ni? Puan Amisha Frizah ni. Tak apa sabarnya. Mereka memang macam tu. Baru pertama kali ya. Baru pertama kali join ke apa? Mereka memang itu pantang mereka ni.
Kan boleh. Depa lepas geram lah tu. Nak nganga. Yang tu lagi kita jawab Sat kalau sempat. Jadi dia tunggu punya tunggu. Tengok-tengok hari ke-16 bersambung keluar lagi merah. Mau tak mau kena mandi. Solat puasa macam biasa kalau bulan puasa. Okey. Habis tu nak hukum haid dia berapa hari? Darah hitam yang pertama ni lah dihukum sebagai haid 9 hari ni. Pasal darah kuat dihukum sebagai haid ni cerita Mumayyizah. Dia tak ada adat lagi ni, pertama kali keluar terus jadi lagu ni. Okey. Tak apalah. Bila darah hitam kuat saja dikira sebagai haid, darah merah yang lagi 5 hari ni, lagi 6 hari ni, daripada hari 10 ni, istihadhah lah. Istihadhah ni bersamaan dengan apa? Suci. Yang 6 hari tadi tu ambil daripada sini lah. Start daripada ni lagi dia hukum suci lah ni. Waktu suci dia tadi. Yang sahabat kita tanya tak nampak lah 6 hari tu ambil daripada mana? Daripada sini. Tak? 6 hari ni tentu dia kena qadha ni. Pada hari 16 bila dia mandi dia kena qadha balik lah yang 6 hari ke belakang tu pasal tak dihukum sebagai haid. Sebab apa? Sebab darah lemah. Yang dihukum hanya darah kuat saja. Yang awal tu 9 hari. Dia pun mandi. Pada hari ke-16 dia mandi tu, sebenarnya dia sudah berapa hari dihukum suci? 7 dah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hari. 19 hari ni dapat dah. Kurang-kurang suci. 15 malam. Lepas tu keluar hitam balik. Bila keluar hitam balik daripada lemah bertukar kepada kuat, sedangkan dah mendapat darah lemah itu sudah mendapat tempoh kurang-kurang suci, maka darah hitam yang keluar semula ini dihukumkan haid semula. Faham? Dihukumkan haid semula. Jadi di sini contoh dia bagi 9 hari lagi hitam. Dah habis hari hitam yang 9 hari kedua tu mandi. Okey. Jelas tak? Okey. Kawan kita tanya tadi, dia kata, kalaulah yang darah merah ni, tak cukup tempoh suci. Tak cukup tempoh suci. Bukan macam mana? Oh, tadi soalan dia tadi yang tu dia kira suci start sini. Bukan suci start sini. Suci start sini. Suci start yang bermula darah merah. Bermula darah merah tu tak dihukumkan haid apabila dia mandi pada hari ke-16 tu. Kerana bersambung 15 dengan 16. Dia ambil sebagai haid hanya darah hitam saja. Baru faham. Jelas? Siapa tadi? Amisha. Macam tu kah? Betul ya? Bukan daripada 16 ni kira suci tu. Daripada 10 ni. Pasal 10 ni tak dihukum sebagai haid. Dihukum istiadah. Allah ni hukumnya suci. Maka bermula kiraan suci dia tu daripada 10, hari ke-10 ni. Jelas tak? Puan Amsyah. Ya, jadi 19 hari suci. 19 hari ni dapat dah lah sekurang-kurang suci. Habis. Habis, berhenti kat situ lah. Nanti kita sambung muka surat 44. Darah kuat yang sama warna diselangi darah lemah. Darah lemah itu kurang 15 hari, 15 malam. Yang ni darah lemah lebih 15 hari, 15 malam.
Lepas ni kita nak cerita darah lemah yang kurang pula. Darah lemah tu kurang. Kalau kurang macam mana nak buat? Nanti kita sambung lah. Cukup lah. Okey, habis lah. Amanat pun dah sampaikan. Gelak pun dah gelak dah. Tak? Saya minta maaf lah atas peribadi. Tak? Mengata, mengumpat ke. Minta maaf banyak-banyak. Tapi tak sengaja semua tu. Okey. Sambung sampai 2025. InsyaAllah, insyaAllah. Saya ni baru setahun dua ni, ya ni lah kelas darah ni lah yang bermulanya membuat saya ni jadi terjebak dengan live ni. Sebelum ni tak ada senyap-senyap ya. Kalau tak ada rakaman, tak ada orang buat live lagi saya suka. Tak. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Doakan saya lah. Saya pun masih belajar lagi. Duk belajar lagi lah maksudnya. Ada peluang boleh menadah, saya menadah lagi. Itu je lah. Jadi saya harap apa yang kita bincang ni faham lah. Jelas ada soalan lagi tak apa dah? Tapi kalau saya okey je ni secara peribadilah. Peringatan mesra dia panggil. Kalau dengan ustaz-ustaz lain, senyap je, tak ada komen-komen. Dia bagi tanya baru komen. Kita ni pasal kita kata perbincangan, jadi kena banyak komen lah tak? Mana tadi soalan ni tiba-tiba tadi? Macam mana ada kes yang darah tak berhenti? Sebab ambil perancang. On off selalu. Sehari ada, sehari tak ada. Pening nak kira. Pergi ambil ubat balik. Jumpa doktor, tanya doktor, saya nak ambil ubat supaya darah saya ni dapat dikawal. Dan moga-moga nanti membantu saya dapat peredaran darah yang normal semula. Kalau doktor kata okey, tak mudarat semua, ambil ubat. Ambil ubat. Tu cerita dia nak bagi jalan mudah untuk nak selesai. Enggak. Kalau sehari ada, sehari tak ada, sehari ada, sehari tak ada, sehari ada, sehari tak ada. Nanti dia kena bahas. Tengok tajuk dia. Ada tajuk dia. Cuma secara awal kita katakan di sini, tajuk dia lebih kurang contoh dia lebih kurang sama dengan muka surat 60 nanti. Contoh dia lebih kurang sama dengan muka surat 60 nanti. Muka surat 60 nanti contoh dia ada lebih kurang situ. Di situ nanti kita boleh hurai. Tapi jawapan ringkas saya, kalau keluar sehari ada, sehari ada, sampai berlarutan melebihi 15 hari, 15 malam, maka tetap juga hari ke-16 mandi, tengok adat dulu. Kalau ada adat tu dipakai. Adat yang sebelum tu. Faham tak dulu? Mana tadi soalan tadi? Siapa tanya tadi? Ina Tassa. Dia keluar putih pun hari ke-16 tu tetap kena mandi. Lepas tu baru dia tengok ke belakang tu. Dia ingat dah adat dia yang lepas berapa? Adat yang terakhir. Adat terakhir 8 hari. 8 hari pertama tu haid. Yang lain tu semua istiadah. Tapi waktu tak ada tu dia kena mandi juga. Kalau dah cukup 24 jam. Mandi juga. Yang tu dia kena mandi juga. Yang tu dia boleh rujuk pada muka surat 7, 10 dan 11 kalau ada buku Ina Tassa tadi tu boleh cuba baca kalau ada buku muka surat 7, muka surat 10, muka surat 11. Boleh cuba baca-baca di situ dulu. InsyaAllah. Baik.
Minggu depan saya nak start baca dah ni. Sebelum mula kelas darah, saya akan baca satu hadis. Satu hadis. Ya. Satu bab ke, satu hadis ke, satu riwayat ke. Okey. Ha. Okey. InsyaAllah, tolong tanda di situ. Kita sambung pada muka surat 44. Ini apa bulan? 2. Okey. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Doakan saya. Nah. Semoga kita semua berada di dalam kesejahteraan, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Jangan berhenti mengaji. Tetapi jangan membanding-bandingkan. Guru-guru takut hati kalau tercemar, ilmu tak lekat. Kita nak ilmu masuk dalam hati supaya ilmu dapat menyuluh jiwa. Bila ilmu dapat menyuluh jiwa, baru kita boleh berjalan sebagai seorang hamba. Tapi bila kita nak ambil benda yang bersih, yang elok untuk masuk dalam hati, tapi hati tu ada benda tak elok, macam mana dia nak masuk? Dia kena beringat lah. Itu. InsyaAllah. Jadi kena jelas dulu. Kadang memang setan ni suka cucuk. Kita baru nak mengaji, bermakna banyak benda kita tak faham. Guru cakap pelik pada telinga kita, pada fikiran kita, kita rasa apa benda ni kan. Jadi kita dah mula ada kata mengata tak elok. Bila ada kata-kata tak elok, habislah. Payah nak faham. Tak faham buat senyap sudah. Ada masa nanti sampai ketika faham lah tu. Okey? Cukuplah. Wallahualam. Pada tu dulu. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.